Macam kau lah, aku tengah-tengah berlari kan. Tengah-tengah berlari. Tweet. Kejap. Kencing. Assalamualaikum, welcome back to the Sirai Podcast. Okay, Mat. Hari ni aku nak bawa kau pergi Old Trafford. Wah, kau main deep lagi suara kau kan? Aku dah bawa kau prop. Aku dah bawa prop. Nak bawa kau pergi jalan Sir Matt Bisbee. Tadi aku jumpa benda ni kat bawah. Aku bawa ni atas. Mana kan nak cerita pasal MU ni. Standby lah prop. Okay, macam ni lah. Cerita pasal MU ni bukan nak cerita pasal taktikal, bukan nak cerita pasal sejarah, bukan nak cerita pasal zaman kegemilangan, bukan. Okay. Aku nak cerita pasal seseorang Jap. yang Kau peminat MU ke? aku peminat MU. Oh, jarang Aku nampak. penyokong. Memang dah lama aku tak pakai baju ni. Aku tak berani nak pakai baju ni sebenarnya. Tapi pemandangan kita nak buat podcast, aku pun pakailah baju ni. Kau gagahkan diri kat lah. Gagahkan diri juga. Memang- Tebalkan muka. Kalau kau tengok sekarang, mana ada orang pakai baju MU lagi dah. Dulu bersepah. Orang pun dah segan nak pakai ya. Ini ke MU zaman kegemilangan? Bukan. Kan? Bukan zaman dia. Kau tengok Bro Hans, kau tengok Botak, mana pakai. Dia punya pakai MU. Tapi tak apa. Hari ni aku nak ceritakan pasal seseorang yang paling famous di Manchester United. Harry Maguire. Okay. Kau cakap je Harry Maguire. Kalau cerita pasal Harry Maguire, kau pun aku rasa kau dah tahu dah. Pasal Harry Maguire ni, nak cerita pasal apa? Aku tahu. Apa lagi kalau bukan dia punya kebodohan. Kebodohan dia yang tak dapat ditandingi. Okay, Harry Maguire ni kita tahu dia kapten MU tau. Currently lah. Dia ni dibawa masuk oleh Ole. Zaman tahun bila tak ingat, tapi masa zaman Ole tu dia bawa masuk Harry Maguire dan dia jadikan kapten. Dia ambil daripada Leicester City kan? Yes, dia ambil daripada Leicester City. Cerita pasal kapten MU ni, aku boleh katakan Harry Maguire ni memang lack of leadership. Dia walaupun dia memakai leader kapten, tapi dia bukannya lah seorang leader. Walaupun dia seorang kapten. Faham maksud aku? Pening ah. Dia pakai kapten armband. Tapi Tapi dia sebenarnya bukan ketua di atas padang. Sebab teammate dia pun aku tengok macam bangang-bangang ubi je semua. Kalau dah kapten kau bangang, anak buah kau macam mana pula? yelah, kalau dah kapten lemau macam tu, siapa nak follow dia punya lead? Apa yang kau bengang sangat ni? Okay lah, untuk jadi kapten ni kan, someone tu mesti kan dia vokal ke, dia punya kriteria dia kan. Macam aku tengok kapten-kapten MU yang dulu macam agak solid. Solid jugalah sampai selepas era Wayne Rooney. Selepas Rooney kau ada Valencia, okey lagi lah. Lepas tu Young lah. Lepas tu Ashley yang makan tai burung tu. Selepas tu siapa lagi kalau pakai Harry Maguire? Okay, cerita dulu kapten MU zaman kegemilangan ni. Kau ada Steve Bruce, kau ada Roy Keane. Roy Keane. Ni Mama Kola. Eric Cantona. King Eric. Kau ada Nemanja Vidic. Kau ada siapa? Gary Neville. Kau ada Wayne Rooney. Kau ada Carrick. Kita tu memang dia carry team tau. Walaupun dia orang ni bukannya tak sehebat sebagai seorang individu, dia taklah berapa teknikal atas padang. Tapi the way dia bawa team tu, macam Roy Keane kan. Kau tengok kan, dia memang very aggressive tau. Dia bawa team dia macam mana. Lepas tu kau masuk je Harry Maguire. Ball positioning out, decision making out, tak vokal atas padang, menyebabkan team kau tergabur. Okay macam aku tak ada tengok agak video dia, slide tak kena. Lepas tu dia body player tu tak adalah besar sangat, dia lagi besar. Memang Dia yang jatuh. Lepas tu dia dah jatuh tu dia baring je. Lepas tu dia tak nak bangun lah. Macam tak ada macam semangat untuk kejar balik ke apa semua kan. sebab tu aku kata dia Macam tak ada layak. passion. Dia tak layak jadi kapten. Dan dia boleh pass kapten armband tu kat orang lain. Aku tak tahulah Maguire ni ada simpan gambar tak elok manager MU sekarang ke, yang menyebabkan dia tak tahulah asal manager tu tak nampak ke dia punya mistake, tak nampak ke dia punya lack of leadership atas padang. Kau rasa siapa yang layak jadi kapten dia sekarang ni? Kalau tanya aku, ramai tau atas padang tu boleh jadi kapten. Yelah, kalau macam dalam aku punya kepala otak sekarang, CR lah. CR betul. Jelas dan nyata. Walaupun CR tu baru je lagi masuk MU. Masuk semula lah. Masuk semula MU. Walaupun dia baru je lagi, tapi dia punya influence atas padang tu memang kuat. Dia very experienced player, very passionate, dan dia very eager to win tau. Dia ni jenis susah mengalah dia ni. Dia ni kalau tengok Messi kan, dia Messi tu dia kalau boleh dia nak atas lagi daripada Messi. Walaupun kita tahu Messi tu gifted. This is not a debate between Messi and Cristiano. Yes. But the way Cristiano shows his leadership, faham tak? Faham. Cristiano shows his leadership on the field, itu yang membuatkan dia nampak lebih menyerlah. Okay. Fun fact untuk Cristiano Cristiano tak pernah jadi kapten untuk sebuah kelab bola sepak. Oh iya ke? Walaupun dia seorang kapten untuk
negara dia sendiri, Portugal. Okay, sekejap. Dekat Real Madrid masa dia masuk, Raul. Lepas Raul, Casillas. Lepas tu Ramos. Lepas tu dia masuk Juve. Juve, Giorgio Chiellini. Ha. Dia ada Giorgio Chiellini. Ha. Dah keluar, Dia masuk MU. Ada Harry Maguire. Okay, cerita pasal Maguire ni lagi, kalau buka lagi cerita dia ni seorang ball playing centre back. And then dia very good untuk long ball. Passing bola jauh semua dia power kat. First season dia dengan MU okay je kan. Dia ada score, and then dia tak adalah buat keputusan yang seteruk ini. Cumanya selepas season pada tu 2000 dia masuk MU bila? Tak tahu. Aku bukan fan MU. Kau? Masa dia masuk first season okay, second season macam ada nampak dah barai-barai sikit. This season lagi teruk lah, the worst lah. Mana pernah aku tengok centre back tim sendiri berebut. Dia tarik Luke Shaw pun pening. Aku nak jaga siapa sebenarnya ni? Dia ni nak jaga siapa? Dia ni nak main bola ke nak main apa? Main tarik tali? Main gelar panjang aku. Main gelar panjang. Gelar panjang pada main tak orang ke? Dia nak main kabadi? Cot tiam. Okay, lepas tu mistake yang dia buat kebanyakannya akan lead to on goal, bolos. Kau tengok De Gea tu dah pening kepala lah. Macam mana aku nak makin. Dia tak takut striker. De Gea tak takut striker lawan. Opponent. Dia takut kapten dia sendiri. Dia bukan takut, dia risau. Dia risau kapten dia sendiri. Yang kapten dia ni, okey lah, Maguire ni nilai dia beli waktu tu 80 million pound. Kalau you as a professional footballer, your value is around 80 million pound. You should be an asset to the club, not a liability. Kau kalau marah cakap putih yang sekarang. Okay, you should be an asset to the club. Betul? Aku setuju. Ni bukan jadi asset to the club, dia jadi clown to the club. Engkau captain. Kau pakai gelang, orang respect kau. Should be lah captain Amben tu. Teammate kau respect kau, opponent pun akan respect kau. Okay, ni kau pun tak boleh nak dictate kau punya team kau pun barai. Senang cerita, opponent pun dah tahu captain dia ni lubuk. Captain dia lubuk, memang lubuk. Captain dah lubuk. Orang pun macam, opponent macam tak ada hal lah. Lepas tu nanti CR yang kena kejar. Bantai. Sudahnya yang kena maki CR. Bukannya dia. Tak ada pun setakat ni, tak ada pun berita yang katakan Maguire yang kena teruk. Yang kena teruk siapa? Orang bukan English. Seperti Cristiano, Bruno. Bruno, Fred. Fred tu sesampah-sampah Fred. Sampah lagi Harry Maguire. Sesampah Fred ada assist untuk CR. Back heel aku tengok. Lawa gol tu. Last 2 games dia score on goal. Dia score on goal. Lawan Spurs Dia score lawan Spurs. Patutnya kalau kata aku beritahu kau Harry Maguire score lah. Kau rasa result dia berapa? 1-0 untuk MU tu lah. Tapi ni tak 1-0 untuk Spurs. Maksudnya Harry Maguire score on goal. Mungkin sebab besar dan berat Dia cari gol main paling dekat. Tak tahu. Kau pernah tengok peti ais berjalan? Sama lah dia. Dia power macam aku cakap. Dia power ball playing, dia power apa semua. Ball position out. Tak boleh nak dictate team kau barai out. Okay, dalam padang tu. Okay, luar padang kau ada manager tu lah. Manager kau boleh jerit-jerit dia apa semua. Tapi dalam padang engkau lah kapten. Engkau lah nakoda kapal. Engkau lah yang mengemudi kapal tu sendiri. Kalau kau fail nak bawa, team kau fail lah. Okay, macam apa kriteria yang kau nak daripada seorang kapten tu sendiri? Pada aku seorang kapten tu dia perlu ada beberapa kriteria utama lah. Aku boleh bagi 3 lah. First, you need to be very vocal on the field. Kau kena beritahu player kau macam mana. Seperti mana yang Jordan Henderson buat untuk Liverpool. Jordan Henderson ni kita tahu dia bukannya jenis player bola yang gah. Ability dia melayakkan dia main untuk center midfield. Tapi dia boleh instruct team player dia. Dia kata brilliant Robo tu cross, Robo tu buat clear, brilliant. Dia cakap dengan Trent bagus apa semua. Mane. Dia cakap dengan Sadio Mane, Salah kan? Salah? Tak, Salah. Mohamed Salah. Ingat kau dia Salah. Mohamed Salah macam ni. Kalau teammate dia involve untuk dalam pergaduhan, dia datang dulu. Kau pernah tengok Maguire datang dulu? Dia datang ni dah habis. Buat apa? Benda berat. Okay, kalau cerita pasal yang kedua, kriteria kedua, mentality. Mentality kau kena kuat. Kau kena ada strong mentality. Kalau dalam MU aku nampak yang very high mentality. Biar aku cakap. Fred. Bukan. Tak kena. Fred tu tak kena. Mamat tu aku tak tahu dia betul-betul Brazil ke Brazil kacuk. Aku tak tahu lah. Tak kena lah dia main Brazil. Brazil kopi ori aku rasa.
Elok main Melaka lah dia tu. Hantar dia main Melaka. Cerita pasal mentality. CR ada. Dia ada mentality yang sangat tinggi. Waktu tu, ini aku nak cerita sikit. Waktu tu Portugal lawan Spain. Portugal dapat penalti. Of course lah. Penalti siapa lagi ambil kalau bukan Penaldo. CR datang. Okay, nak ambil penalti lah. Okay, orang luar fans semua dah start psycho CR apa semua kan. Datang seorang lagi Mamat. Siapa? De Gea Mat. Oh, Waktu tu dia bukan teammate. Belum teammate lagi lah. Datang depan CR ni. Ni. CR ambil penalti. Dia datang depan CR. Nak psycho CR. Betul tu CR cakap dengan De Gea, aku akan shoot sebelah kanan. Dia akan shoot sebelah kanan. Dia bagi tahu. Dia bagi tahu rahsia. Lingua franca. Bahasa Melayu dia. Dia cakap bahasa Melayu. Waktu tu dia cakap bahasa Melayu. Kebetulan dua-dua tu masuk tuition bahasa Melayu. Dia pun kata, okey. Ini mesti budak ni nak psycho aku ni. Aku kan drive pula. Aku kan drive sebelah kiri lah. Kali penalti, referee tiup, betul-betul CR bagi kanan. Nampak? Dia tak makan pun psycho luar. Orang cakap, orang kalau jujur, tak nak percaya. Kalau orang jujur ni, mudah kena makan. Macam kau. Kau jujur sangat. Hutang tak bayar, apa semua tak kena. Okey, yang ketiga, kau kena kenal tim kau. Okay, kalau katalah kan nama dah ada kat belakang. Memang nama kenal. Tak, maksudnya kau bukan kenal nama tau. Kau kena tahu orang tu macam mana. Kalau kau dapat tahu, okay, tim kau dia ni tak boleh pegang bola lama ni. Kan, kalau macam kau tahu Fred kan, budak ni memang kaki gelabah. Dapat pegang bola lama ke, ada bola pelik-pelik, benda pelik-pelik dia nak buat kan. Aku syak kenal nama. Kalau kata kenal nama tu tadi, siapa tu Supian tu yang buat roti canai tu, kau bukan ada. Kau tahu nama dia je. Yelah. Kau tak tahu dia tu selain daripada pandai buat roti canai, dia pandai break dance. Pian roti canai. Kau tak tahu. Rupanya dia ada nama lain. Pian break dance. Pian roti canai waktu siang. Pian break dance waktu malam. Kata yang jenis yang pusing kasing tu, yang kepala tu kan. Break dance yang kepala tu. Tu hari sampai terbenam kepala. Orang ingat ostrich. Okay, kau kena kenal teammate kau. Macam Megaya ni, okay, dia bukan kata tak kenal teammate dia tak kenal diri sendiri. Kata okay, sekarang simple pass dia kena just buat simple pass je. Lawan Atletico, simple pass je, patut kau boleh passing kat Varane. Okay, dia passing kat kau boleh je passing kat Varane kan? Tapi dia boleh bawa lo, gelecek lo. Kau tak ada orang kejar kau. Kau punya role bukan untuk gelecek player. Dapat bola kau shoot je lah. Aku memanglah tak pandai main bola kan? Mana ada peti ais menggelecek. Aku memanglah tak pandai main bola. Tapi kalau aku main bola pun mungkin lagi teruk. At least harga aku tak 80 juta. Paling-paling harga aku RM80. Ya, aku ada tengok agak video dia pass tu. Dia contoh dia nak pass kat Varane ni siapa kan? Dia bukan pass kat player ni, dia pass kat opponent Mat. Ada yang satu tu kena intercept simple-simple le. Tak boleh pakai lah dia ni. Kau ada tak contoh kapten yang kau suka? Ada? Siapa? Current captain ke ataupun kapten-kapten yang lama ke? Kalau kapten yang lama macam aku sekarang ni aku bukan peminat tak kisahlah. Barca. Tak kisah. Aku bukan. Tapi aku sukalah tengok Puyol dulu. Carles Puyol. Alright. Dia tu memang bagus. Aku suka dia sebab dengan rambut dia nampak macam garang sikit kan. Pelik betul suka rambut. Okey. Lagi aku dulu dia ni rockers ke apa sebenarnya. Muka dah macam Tarzan aku tengok. Betul. Betul muka macam Tarzan. Muka dia muka pun macam Tarzan. Lepas tu kan, contoh yang masa ada satu dia tak suka macam benda-benda remeh ni involve dalam padang Contohnya macam Gerard Piqué masa tu. Ada fans baling lighter dekat dia. Lepas tu dia tunjuk kat rap sakit kepala kena baling apa semua kan. Lepas tu Puyol datang ambil lighter tu campak dah. Sambung main. Okey, kat situ apa yang kau okey, sama. Sabar, aku tengah cerita. So kat sini nampak dia tak suka macam benda simple ni tak payah nak dibesar-besarkan lagi. Kita main bola kan. Bukannya nak mengadu ada fan baling ni apa ke. Kau bukannya injet sangat pun. Tapi tak senonoh jugalah fan tu baling barang kat orang. Kalau nak baling ada lighter dia baling le batu terus kan. Itulah aku cakap. Kat sini nampak sangat security Camp Nou tu tak buat kerja. Mana boleh bawa masuk lighter tak pedang. Kat jalan lagi elok. Tak juga aku bawa masuk. Bakar macam. Lepas tu masa dia punya teammate celebrate goal. Yang dia berjoget ramai-ramai Still Puyol lagi. Still Puyol. Okay. Datang tu hambat. Dah. Jangan over sangat. Kau ni huhara lah. Apa yang kau kelam kelibut nak berjoget apa pakai kan. Belum menang lagi. Itulah. 90 minutes macam-macam boleh jadi. Dan macam biasalah kalau El Clasico punya match mesti bergaduh Mana tak bergaduh. Dengan Pepe, dengan Ramos, dengan dia. Mesti
mesti bertumbuk. Tapi belum masuk Conor McGregor. Conor McGregor tak main bola. Aku perasan lah, bila dah bergaduh, Puyol tak pernah bantai balik. Dia kena henjuk-henjuk dengan Ramos pun dia relax Okay. Maknanya dia boleh control lah. Okay. Dia boleh control dia punya teammate, dia boleh control dia punya diri sendiri juga. Itu bagusnya dia. Leadership dia lah nak tunjuk kan. Itu bagus. Lepas tu yang current captain pula sekarang, aku minat of course lah Adi Zafwan. Bukan juga. Copot. Tak bukan. Aku minat ni lah Aspil kereta. Cesar Aspi ni aku tengok macam budak PT3 tau. Ya, dia memang dia macam memang budak lower form. Datang masuk bola, masuk padang, tak in. Kau mana pernah tengok dia tag out? Dia bagus. Confirm tak kena sabat dengan cikgu. Disiplin dia tinggi. Daripada situ kita dah tahu. Sebagai seorang leader, disiplin kena tinggi. Okay, betul. Tak pernah tag out. Bagus. Smart. Rambut sisik tepi. Tak mudah kena tipu. Dia mungkin contoh sikat tepi yang tak mudah kena tipu. Mungkin lah. Aku tak perhati sangat si Aspi ni macam mana. Aspi aku lebih memahatikan Harry Maguire. Kau cari salah orang banyak ni. Bukan aku seorang yang kata dia banyak buat salah. Okay, macam Aspi ni satu yang bestnya aku tengok dia punya leadership ni, dia jaga dia punya anak buah dia. Okay, masa final UCL MC lawan Chelsea. Chelsea dah leading 1-0. And then MC tengah nak cek gol tau. So MC dah main attacking kau-kau lah. Defense Chelsea memang dah kena hentam lah. Dah PY lah. Dah ambil PY lah kan. Rudiger ke Silva dah keluar awal lah. Silva keluar awal sebab dia injured awal tu. Member dah penat lah kau kena attack kan. So kena defend. So dia punya apa panggil lah, nak slowkan tempo. Okay, lepas tu Aspi ni tengah challenge. Aku tak ingat dia challenge apa. So dia kena slide, dia jatuh. Then kat situ lah dia main tactical dia sikit. Dia pura-pura injured lama sikit lah. Alamak. Supaya potong lah Mat ni. supaya game stop. And then dia punya defense tu boleh rest kejap. Okay. And then dia dapat slowkan tempo attacking MC masa tu. Member tengah shock attack kan. Bila kau dah stop kan, potong. Macam kau lah, kau tengah berlari kan. Tengah berlari. Tweet kejap. Kencing. Tweet kejap. Macam ni lah. Okay, ni kalau tebuk lagi boleh lepas kan. Tiba-tiba kau dah kena cut macam tu. Wah, potong. Lepas Pressure. Okay. Lepas tu defend dapat rest kejap lah. Dapat rest kejap, cari balik tempo balik. Okay. So bila dah game main balik, dia dapat gain balik lah. Nak jaga defend. And then MC punya forward nak kena build up balik dia punya attacking momentum tu. Itu satulah dia punya kreatif dia kat situ lah. Macam mana dia nak selamatkan game, nak selamatkan teammate dia juga. Tapi bukan Harry Maguire. Harry Maguire dah baring terlukup macam tu, dia tengok. Lepas tu dia mengharapkan dah rap kan magic lah dia tu. Dia jatuh tersembam je. Bukannya kena slide. Itu pun body. And then yang aku suka lagi satu part masa Sekejap. Kalau kata pura-pura injured dan semua ni, Neymar pun selalu buat. Ramai forward lah selalu buat. Bukannya ni ramai lah team kan. Tapi badan itu apa yang Azbi buat. So betul apa yang kau cakap. Kan bola ni bukannya setakat kau main guna kaki je. Kau pakai otak lah sekali. Wah, kau punya otak orang pekat dekat aku. Kau pakai otak. Main kau kena pakai otak. Lepas tu yang second part aku suka macam mana dia play dia punya mind game. Okay, macam mana masa final Club World Cup FIFA tu. Okay. Chelsea lawan dengan apa nama tim Brazil tu, Club Brazil tu. Tak kisahlah apa. Lepas tu masa ni dah seri and then hampir masa tamat. So Chelsea peluang dapat penalty. So masa dapat penalty ni, macam kau cerita lah. Macam kau cerita tadi, De Gea dengan CR kan. As a captain, SP, dia tak pernah ambil penalty. Setakat ni aku tahulah. Tapi dia ambil bola tu. Orang semua ingat dia nak ambil penalty tu. Siapa yang ambil penalty masa tu? Drogba. Kai Havertz. Kan Drogba. Bukan, Drogba dah lama dah pencin. Dia ambil bola tu dan semua orang ingat, fan dengan komentator semua ingat dia nak ambil. Sebenarnya dia yang nak ambil penalti. Dia nak ambil penalti. Player Palmeiras ni pergi kat dia dan orang ramai tu pergi kat dia. Sebab player Palmeiras ni ingat dia yang nak ambil penalti kan. So kat situlah player Palmeiras nak main psycho dekat Aspi masa tu. Sebab dia ingat Aspi nak ambil penalti. Tapi sebenarnya Aspi ni jadi macam
Macam benteng lah. Dia macam tukang tadah lah. Dia tukang tadah. Dia tukang tadah. Member nak psycho kau. Member nak psycho. Member nak psycho tukang tadah. Tapi sebenarnya okey. Gua tukang tadah. Gua tukang tadah. Kau psycho kan. Kau psycho. Kau ingat aku yang ambil penalti. Bukan aku. Rupanya member aku Azim. Contoh. Azim Okay, so dia jadi tukang tadah. So player Palmeiras ni dah psycho kau. So bila rep datang, nak clear kan, nak start ambil penalti kan. So player Palmeiras dah kena caw. Dia pas bola kat Kai Havertz. Kai Havertz elok duduk belakang tu, standby diam je kat belakang. Kai Havertz belakang tu tengah kira CP3 nak 9 12. Tak tahu nak buat apa. Bukan aku yang kena psycho. So dia tadah. Free from pressure. Dia free from pressure and then dia main game. Pandailah dia macam mana dia nak selamatkan dia punya teammate. So dia jadi tukang tadah dulu. And then player Palmeiras tu bengang tak macam siut Mazzi Elio aku je. Tak apalah. Psycho budak tu tadi. Nama main game kan. Dia dah punya main minda dia dah kalah. Lantak kau lah. Lepas tu so komentator masa tu pun macam terkejut. Punya Kai Havertz yang nak ambil. Kai Havertz pun sebenarnya terkejut kat dia ambil. Dan masa tu ada few player lain kat belakang. Macam Drogba. Bukan. Kau daripada tadi Drogba. So kau cakap Anelka ke? Tak tahu. Lampard ke? So member Kai Havertz ni dapatlah ambil penalti, shoot dengan tenang dan gol dan menang Club World Cup tu. Okay lah, macam ni lah. Mandang aku pun dah cerita tadi pasal kapten yang aku minat dan semua. Wah, kau betul pening Pening. Betul. Pening betul kau Okay, boleh tak kau bagi aku satu conclusion lah. Apa yang kau nak daripada kapten MU sekarang, ataupun apa yang kau harapkan, ataupun apa yang fans-fans harapkan? Aku harap dia keluar kelab. Tak ada lah. Macam ni lah. Itu solution paling mudah dan bagus. Dia ni seorang player amatur. Tapi pada harga amatur amatur je. Level-level dia lah. Dia professional football. Aku pun amatur. Dia ni professional football. Okay, Harry Maguire seorang professional football. Tapi dia level dia pemain tu macam pemain amatur tau. Macam aku lah. Macam kau. Macam aku juga. Kan? Aku right back amatur. Clear pun tak kena. Passing pun tak kena. Apa semua kan. Jadi solution untuk dia mudah. Berhenti kerja. Kau pergilah kerja Starbucks ke. Kerja mana-mana ke. Subway. Apa lagi yang player MU harap. Aku rasa bukan player, fans lah. Fans MU harap kau kena ada seorang ketua lah atas padang. Kau kena ada ketua. Sebetul-betul ketua. Yang boleh bawa tim kau. Sebab MU bukannya calang-calang tim kan. Dia tim yang besar. Jadi kapten yang menunjukkan yang mengetuai kelab tu sendiri pun kena seorang yang dihormati, respected. Bukan kau pakai kapten armband terus orang nak respect kau. Tak. Kau kena tunjukkan contoh yang baik. Kan macam kau cakap tadi, Puyol, Cesar Azpi. Tunjukkan contoh yang baik, barulah orang boleh respect kau. Ni teammate sendiri pun tak respect, apatah lagi opponent. Fans dah tentu tak respect kau. Jadi fans sendiri pun bantai buat TikTok untuk dia. Ramai lah, banyak lah. Ramai yang mengecam dia ni. Kecam-kecam. Solusi dia, Harry Maguire pergilah jual burger. Mainlah bola elok sikit. Board MU pun carilah kapten yang bagus, senonoh sikit. Ronaldo tu ada. Kau ada Cavani, kau ada Rashford. Kau ada De Gea boleh. De Gea. Bukan veteran dekat MU. Bukan veteran, orang lama lah dekat MU. Daripada zaman Alex Ferguson lagi sampai sekarang. Atuk. Berapa manager? Atuk Ferguson. Atuk Ferguson tu, walaupun dia dah bukannya manager MU, dia selalu muka dia asyik, kalau keluar dalam TV asyik merah je. Dia lah tim dah asyik kena bantai je. Mau tak muka merah. Tangan kentut. Dah lah Mat, cerita pasal MU ni, aduh sakit kepala lah. Sama cerita lain lah. Cerita lain. Wow, rambut kau. Nani. Kasih padam. Kita kasih padam. Okey lah. Member pun dah pewai lah cerita pasal Maguire ni. Okay, sampai sini sajalah episod kita. Sampai sini sajalah episod kita kali ini. Dan harapnya kepada penonton yang di luar sana, kalau ada nombor WhatsApp Harry Maguire, tinggalkan kat bawah. Tolong WhatsApp dia. Tolong WhatsApp dia komen senolong sikit. Jangan sampai aku suruh copot. Ganti tempat kau. Waknat yang aku komen tu bukan pujian tau. Maguire dekat Instagram kau yang kau block tu. Dia block kau? Tak ada. Sambung yang buat cerita. Okay, bye-bye. Bye.